Salam sejahtera pelajar sekalian. Hari ini kita masih lagi dalam topik bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada tajuk baharu, iaitu tajuk 7.3, Sistem Ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Apakah itu dekolonisasi? Dekolonisasi bermaksud proses ke arah kerajaan sendiri. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Cadangan beliau yang selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Dalam kata lain, sistem ahli diwujudkan bertujuan untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran di tanah Melayu. Idea ini telah dicetuskan oleh Dato' Onn Jaafar dalam perbincangannya dengan Sir Henry Kenny. Sir Henry Kenny mencadangkan agar model negara Kenya dan Rhodesia Utara dilaksanakan di tanah Melayu. Pembentukan sistem ahli adalah seperti berikut. Pada tahun 1951, Sir Henry Kenny, Pesuruhjaya Tinggi British, telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 sehingga bulan Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP dilaksanakan pada bulan Julai 1955. 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Yang pertama, hal ehwal ekonomi. Yang kedua, perindustrian dan perhubungan sosial. Dan yang ketiga, perumahan dan kerja raya. Pada tahun 1954, telah berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa portfolio baharu diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Sistem ahli juga telah memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Dan yang paling penting, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dan berikut merupakan senarai ahli yang telah dilantik di dalam sistem ahli. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri sistem ahli. Ciri yang pertama, ahli adalah bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ciri yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Setiap ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Ciri yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, sistem ahli adalah satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Kepentingan sistem ahli pula adalah seperti berikut. Yang pertama, menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Yang kedua, sistem ahli dapat memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Dan yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Sebagai rumusannya, sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara kita. Sekian sahaja untuk subtopik kali ini. Berjumpa lagi kita di subtopik yang akan datang.